Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Mal Hijrah 1443 Hijrah. Dan hari ini hari yang penting untuk kita mengimbau peristiwa hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah dan pastinya pengajaran dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Dari aspek kepimpinan, dari aspek sejarahnya, dari aspek kita meninggalkan perkara yang buruk, mendapatkan ataupun mencari perkara yang lebih baik, dan juga kemerdekaan ataupun mencari ruang untuk membebaskan diri dari perhambaan dan juga kita hidup dalam suasana yang tertekan akibat akidah yang tidak betul pada ketika itu. Pastinya sambutan Mal Hijrah juga perlu kita kaitkan dengan situasi kehidupan kita pada hari ini dalam pandemik COVID-19. Ini merupakan tahun kedua. Tetapi tahun kedua kita harapkan lebih baik tetapi sebenarnya lebih buruk. Dengan penambahan kes yang amat ketara, kematian yang menghampiri hampir lebih daripada 150 orang saban hari. Kita merujuk kepada kes di Malaysia dan pastinya ramai di kalangan keluarga di Malaysia ini kehilangan ibu bapa mereka, kehilangan adik-beradik mereka, kehilangan datuk nenek mereka dan juga anak mereka. Pastinya kita mengucapkan takziah dan kita bersimpati. Hampir lebih 10,000 nyawa sudah terkorban akibat COVID-19. Dan kita tidak mahu lagi angka ini terus meningkat dan lebih ramai mereka yang akan kehilangan ahli keluarga mereka. Jadi dengan semangat Mal Hijrah pada hari ini, saya akan bawakan perbincangan kita bagaimana kita menghayati hijrah dalam situasi pandemik. Dan dalam masa yang sama kita merujuk kepada contoh-contoh yang terbaik terutamanya di negara-negara yang berada situasi yang mungkin lebih baik dari negara kita dalam menangani COVID-19. Jadi di talian pada malam ini saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Fellow Pusat Pengajian Islam dan juga pensyarah pengajian Islam di Universiti Oxford di United Kingdom. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mal Hijrah Datuk, salam Mal Hijrah. Ya, saya selamat tahun baru dari Oxford, Haji Nazri, Upin Ipin of Astro. Alhamdulillah. Okey, Datuk, kita sentiasa berinteraksi di dalam talian ini untuk mendapatkan pencerahan dan pastinya pengalaman Datuk di United Kingdom dan di UK keseluruhannya, terutamanya di England, mereka menggelarkan Freedom Day selepas kerajaan melonggarkan banyak perkara-perkara selepas mereka berbulan Datuk dalam lockdown. Walaupun keputusan ini amat besar dan ada pro and kontra ketika diumumkan oleh Barisan Kabinet dan juga Perdana Menteri Boris Johnson pada Julai lalu, tetapi ini satu keputusan yang amat berhati-hati. Jadi dengan semangat hijrah pada hari ini, dalam masa yang sama kita merujuk apa yang berlaku di negara kita pada ketika ini. Jadi bagaimana kepimpinan dalam menangani pandemik COVID-19, menjaga nyawa, dalam masa yang sama kita menjaga kesejahteraan rakyat, perlu berada di laluan yang sama ataupun paralel sifatnya. Jadi dalam sepanjang setahun lebih kita melalui pandemik ini, adakah kita sudah belajar dari pengalaman lalu dan juga pengalaman negara-negara termasuk United Kingdom? Mungkin Datuk boleh bagi sedikit pencerahan dan juga ataupun bagaimana United Kingdom dapat melalui saat-saat ini. Silakan Datuk. Terima kasih Haji Nazri. Ya, Alhamdulillah, memang takdir ilahi bila kita keluar daripada lockdown bulan lepas. Yang itu memang cocok pada minggu bila mana umat Islam merayakan raya haji sebenarnya minggu tu. Jadi kita ni Masya Allah bersyukur sebab minggu itu memang cocok dengan Freedom Day tu. Bila kata freedom, memang Aidul Adha tu satu perayaan untuk mencerminkan pengorbanan yang kita lalui. Jadi through that, dengan takbir kita, macam kita declare independence lah, Alhamdulillah. Jadi memang orang kata min itifak ilahi. Jadi this is a divine correspondence. There's nothing terkejut or there's nothing coincidental about it. Memang sudah dirancang sebegitu rupa. Dan in fact semalam, which is today, actually today, not semalam, but this week essentially is awal Muharram kan. Ya. Jadi this is the new year. Yang ini mencerminkan hijrah itu awal Muharram telah tiba. Jadi hijrah itu mencerminkan pengorbanan, mencerminkan
perubahan sebenarnya. And in the same way, di Scotland for example today, memang today is the freedom day untuk Scotland. Jadi again another, bukan divine coincidence, tetapi memang seperti sudah dirancangkan dengan elok, dengan rapi supaya kita dapat keluar freedom ni. Now, how did we achieve freedom day di sini, di England dan di Scotland? This is because dalam masa berapa 6 bulan yang kita lalui di sini, memang kerajaan di sini diorang dah susun dengan rapi planning diorang. Jadi diorang pun ada fasa-fasa juga. Dia macam ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. But all of what they do dekat kerajaan dekat sini is that they made it very clear, especially dalam fasa pertama mereka. Jadi di sini Haji Nazri, I want to say disclaimer, kalau kita nak, actually we cannot really compare if you like lah Malaysia dengan negara-negara lain, sebab tiap-tiap negara sebenarnya memang ada cara dia tersendiri sepatutnya untuk diorang tangani pandemik ni. Tetapi at the same time, there are certain things yang sepatutnya sama. There are certain things that we can compare. Jadi contohnya kalau Malaysia tak mahu compare antara apa yang berlaku di Malaysia dengan United Kingdom, sepatutnya Malaysia compare dengan diri mereka sendiri lah. How they went through, bagaimana mereka lalui pandemik tahun lepas, contohnya. Jadi it did very well tahun lepas. Dia orang tak payah nak compare dengan UK atau US ataupun negara lain. Kalau dia orang compare dengan diri dia orang sendiri tahun lepas, Alhamdulillah, they can see the difference between that. And one of the things yang memang ketara, yang kita boleh bezakan, kita boleh nampak ialah contohnya di mana bila kita buat lockdown tahun lepas, ada full lockdown. Bukan half-baked ataupun partial lockdown. Jadi banyak saya dengar cerita lah orang duk mengatakan kalau di Malaysia tu bukan sebenarnya full lockdown. Jadi bila berlaku baru-baru ni yang PKP ketiga ni pun tidak ditutup semuanya. Jadi itu memang bermasalah. Kalau di UK memang kalau dalam fasa pertama mereka, dan from the beginning of the lockdown tu memang everything basically is closed, because this is important to make sure that kita kena balance between life dengan livelihood. Dalam maqasid Islam pun yang datang pertama, yang lebih penting ialah life. Itu maqasid kita. Jadi until actually that is covered, then in the next fasa yang lalu barulah you start buka, you start open your economy. So it's a very interesting system di sini. Memang they basically shut everything down. Tetapi and di lockdown di sini contohnya tidak ada roadblock, so saya dengar kalau di Malaysia memang lockdown di sana ada roadblock, polis ada buat roadblock. Di sini langsung tak ada roadblock. Jadi tapi masalah with roadblock ni, takut kalau orang tak faham mungkin ada mental block juga. Jadi ini kita kena mungkin ini menunjukkan memang perbezaan di antara budaya masyarakat di sini yang mungkin lebih matang dengan mungkin budaya yang ada di Malaysia. Dan yang penting tu kalau kita keluar pun memang kena ada SOP contohnya. Jadi all of this, Haji Nazri, kalau kita nak bagi contoh, kalau lockdown di sini walaupun tidak ada roadblock, tetapi mereka very clear dengan dia punya planning, supaya mereka go through antara fasa pertama dengan fasa kedua mereka, they require at least 5 minggu antara satu fasa dan fasa yang lain supaya mereka dapat lihat data yang datang menurut sains, apa berlaku selepas 4 minggu, supaya minggu kelima tu kerajaan di sini boleh plan supaya boleh tak kita beralih ke fasa yang selanjutnya. Jadi that is how they do it. And bila dia want to do it, dia orang ada 4 perkiraan dia sebenarnya. Perkiraan pertama ialah dia orang kena pastikan yang program vaksinasi mereka, number vaksinasi memang naik supaya mereka dapat capai herd immunity ataupun immunity kelompok. Itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, mereka look at the data of the cases dengan the data of the death, for example. And then yang ketiga, mereka look at the data of katil-katil di hospital. Dan yang keempat, mereka lihat dan analisis tengok kalau ada variant of concern macam variant Delta ni contohnya. Jadi bila mereka nak buat keputusan tiap-tiap minggu kelima itu untuk membuat keputusan sama ada nak beralih fasa atau tidak, they will look at 4 data ni together, dan data ni memang diterbitkan secara transparent supaya semua masyarakat, semua orang awam memang nampak, boleh lihat bagaimana kerajaan di sini buat keputusan mereka. Dan dia keluarlah dalam website kerajaan, di Cabinet Office punya website, you can search yourself, Haji Nazri, boleh tengok apa dia basis kerajaan di sini untuk sambung lockdown ataupun nak buka lockdown untuk fasa yang selanjutnya. This is how they do things over here. Jadi bukan saja tengok for example data berapa orang meninggal ataupun berapa cases yang naik, tapi mereka juga tengok sama ada hospital ni boleh tampung ke tidak. Jadi memang is complicated. Jadi di sini memang
Yelah banyak juga kontroversi di mana orang adalah masyarakat yang kadang-kadang nak tuduh di mana yang ini orang nak ikut politik ke tak kalau di UK kan. Jadi itu sebabnya very sensitive di sini. Jadi kerajaan sini memang kena ikut dengan cakap saintis, kena ikut dengan cakap the doctors. Jadi dalam fasa pertama tu especially kena pastikan yang berbalance between life dengan livelihood. Life tu lebih penting. Ya, maqasid untuk menjaga nyawa itu lebih tinggi daripada menjaga mal, daripada jaga duit tu. Tetapi selepas dah stable dalam fasa pertama, fasa kedua barulah diorang start buka kedai-kedai ataupun kilang-kilang, etc dalam yang fasa yang selanjutnya. Okay. So this is the balancing act, Haji Nazri, the way that in the UK they do this to balance between life dengan livelihood. Tapi tak bolehlah haja life all the time. So at the same time memang kena buka juga livelihood. Jadi bila nak buka untuk ekonomi kita, untuk livelihood tu, di situlah di mana bila kita keluar, SOP memang kena jaga. Dan di sini memang kena jagalah SOP betul-betul, sebab walaupun kita dah divaksin contohnya, memang SOP masih lagi kena jaga. Okey, Dr. Afifi, kalau kita nak bercerita tentang sentiasa merujuk kepada data dan sains dan juga keterbukaan, the open government itu adalah ultimate kalau kita dapat faham apa yang Dr. Akiti sampaikan tadi. Maksudnya rakyat dapat melihat data-data yang dikongsikan oleh pihak kerajaan. Ia tidak dapat disorokkan. Ia tidak boleh menjadi sesuatu yang confidential ataupun PNC. Hanya pihak tertentu di pihak kerajaan saja mengetahui. Jadi ia menunjukkan bahawa ada governance, ada accountability kepada rakyat. Sebab itu orang politik takut kepada rakyat. Tetapi bagaimana Malaysia boleh menjadi contoh kalau kita mungkin kita tidak terlambat untuk melihat situasi ini berubah ke keadaan yang lebih baik. Bagaimana dikatakan hal berkaitan dengan COVID ini perlu merujuk kepada kepakarnya, iaitu pakar sains dan juga perubatan. Yang kedua adalah accountability dan juga governance. Berkongsi data dan juga memberikan maklumat yang sepatutnya kepada rakyat supaya rakyat bersedia apabila satu keputusan yang besar dan mereka akan obey, akan patuh dan mereka tahu untuk menjaga nyawa mereka dan juga livelihood mereka. Dr. Al-Kiti. Ya, memang seharusnya begitu, sebab kerajaan di sini memang treating, dia memang beritahu rakyat mereka semua, they treat this pandemic seperti perang lah, macam perang dunia, bukan ketiga tetapi perang dunia pandemik ni sebenarnya, perang dunia dengan musuh yang kita tak nampak. Jadi bila kita berperang, jadi what they do is basically they have to be quite transparent about what they're going to do. So metodologi yang saya katakan tadi dengan nak ada 4 ujian tadi memang diutarakan secara rasmi, publicly, supaya semua orang tahu. Lepas tu dia keluarlah. Kalau you tengok website yang ada di UK, kalau Cabinet Office website, jadi the data tu semua dia publish kan. Macam di Malaysia saya difahamkan memang ada juga kalau dia orang publish data, tapi masalahnya mungkin they don't publish, they don't explain analysis data tu. Yang itu yang penting. Jadi contohnya bila dia orang make clear the metodologi. Jadi dia ada 4 fasa di sini contohnya. Jadi dia cakaplah awal-awal lagi bulan Februari tu, bila Boris Johnson Perdana Menteri sini sedar yang strategi dia tak betul, jadi dia nak kena tukar saja. Jadi kita ada peluang insya-Allah kalau di Malaysia awal Muharram Jadi awal Muharram menjelang tiba, moga hijrah kita lebih bermakna in that way. So this is the opportunity for Malaysia to reset for this properly. So what they did in the UK, bila Boris Johnson Perdana Menteri di sini sedar yang strategi lama tak berkesan, so they then went with a new strategy properly. They thought about it very carefully. And they work together. You see, di politician kat sini sama ada di pihak kerajaan atau di pihak pembangkang, semua samalah macam bila kita berperang. Kalau di Perang Dunia Kedua pun memang you work together, dan they work together also dengan stakeholders yang penting. Jadi contohnya dengan General Medical Council, dengan Kesatuan Doktor. Jadi kalau ada di Malaysia MMA kan, the Medical Malaysian punya association. Jadi it's very important not that the government seorang saja buat keputusan tu, tetapi memang bermusyawarah. Kalau dalam Islam ada syura dengan pihak-pihak yang lain juga, yang kalau di Malaysia contohnya kan kita ada negeri ada 14 kan, ada negeri yang di dalam negeri kerajaan, ada negeri yang dalam negeri pembangkang. Jadi sepatutnya semua 14 negeri bersama-sama dengan ketua-ketua negeri masing-masing dan ketua kerajaan negeri masing-masing duduk semeja. Jadi they decide on this together, you see. Jadi they publish, for example, yang 4 fasa tu dia dah awal-awal lagi dia dah publish dia. Jadi untuk kelonggaran atau untuk fasa pertama 8 Mac contohnya. Lepas tu fasa kedua not before
12 April. Jadi ada lebih 5 minggu tu. Lepas tu fasa ketiga not before 17 Mei. Lepas tu fasa keempat not before 21 Jun. Jadi antara satu fasa dengan fasa lain tu memang dia bagi 5 minggu untuk dia orang monitor lockdown tu memang berkesan atau tidak. Sebab kalau dia tak berkesan, dia mungkin nak ketatkan lagi. Ataupun kalau dia berkesan, untuk lockdown fasa tu dia akan move to the next fasa. Jadi this is what it means kalau orang nak ikut data dan sains. Bukan daripada duduk dalam kabinet tu dan fikir daripada Dewan kata okey bagaimana kita nak pastikan supaya kita memang kena bagi peluang untuk perniagaan, for example, be successful. Sebab this is why bila masalah terbesar berlaku di Britain, bila saya mula sampai di UK pasal perayaan Christmas di sini, I still remember bila saya land di Oxford. Masya Allah, tiap-tiap hari kes di sini adalah 60,000 masa tu, dan kematian itu beribu-ribu orang meninggal tiap-tiap hari. Itu sebabnya Perdana Menteri di sini memang is under great pressure lah masa tu. Bulan Januari dia kena ubahkan dia punya strategi. So what they focus on was to focus on the vaccinasi punya program, focus on the vaccination. They knew that, and then they made sure that after that they focus on the vaccination, that they did this plan so that they follow this different fasa ni supaya mereka ada 5 minggu untuk test, nak tengok cara lockdown ni berkesan atau tidak. Jadi the first fasa memang total complete lockdown seperti kita lalui tahun lepas. Jadi tak ada kilang-kilang yang buka, tak ada kedai-kedai yang, even though essential services pun they really shut everything down supaya dia nak tengok 5 minggu tu memang berkesan atau tidak. Jadi Alhamdulillah bila dah lepas 8 Mac tu, bila masuk 12 April contohnya, dia kata not before 12 April. Jadi mungkin kalau masih tak berkesan, 12 April mungkin kena tambah lagi seminggu atau tambah lagi seminggu. Jadi that is how it works. Jadi contohnya fasa keempat yang kita lalui bulan Jun, Boris Johnson ingatkan Freedom Day-nya patutnya 21 Jun. Perdana Menteri di sini ingatkan menurut planning mereka. Tetapi sebab data dia berubah, jadi itu dia kerajaan sini kena dengar ikut saintis dan doktor yang ada kat sini yang kata 21 Jun bila dia tengok data dia masih lagi menurut 4 test tadi iaitu kadar vaksinasi, kadar kematian dan kadar kes harian, nombor 3 nombor katil-katil di hospital, dan nombor 4 ada variant of concern atau tidak. Jadi bila mereka lihat nampak minggu sebelum 21 Jun tu the number masih lagi tak lepas, jadi dia tambahkan lagi 1 bulan supaya kita punya Freedom Day, hari merdeka kita itu, iaitu jatuh pada Hari Raya Haji. Hari Raya yang mensimpulkan pengorbanan yang kita lalui itu contohnya. Jadi untuk saya, bila saya berkhutbah dengan keluarga saya di rumah pun untuk solat Raya Haji, memang khutbah topik dan tema ialah tentang pengorbanan yang kita lalui pada zaman pandemik ini contohnya. Jadi this is how you have to go hand in hand. Kena ada mesyuarah yang bermuafakat sama-sama dengan semua pihak, bukan saja satu pihak, dan terutama sekali penting untuk kita dengar sains dan ikut data yang ada, and that is very important. Dan cara kita ikut sains dan data itu mesti transparent. Jadi kerajaan di sini memang keluarkan semua data dikeluarkan, bukan saja data tapi analisis mereka pun mereka tulis dan keluarkan supaya rakyat faham kenapa mereka harus buat sebegitu rupa. Dr. Afifi, sebenarnya awal Muharram ini kita mengambil semangat hijrah. Apabila Nabi berhijrah, kita tahu tokoh-ketokohan Nabi ini sentiasa terbuka. Ketokohan Nabi menunjukkan kepimpinan ketika umat memerlukan kepimpinan. Setiap masalah, setiap isu yang dihadapi umat pada ketika itu. Dan mesyuarahlah, syuralah adalah cara yang terbaik. Itu yang Dr. Afifi katakan. Dalam konteks kita menghadapi pandemik, kalau merujuk kepada UK dan juga Malaysia, bagaimana konsep keterbukaan dan syura pihak kerajaan itu perlu diterjemahkan dengan benar-benar ikhlas dan juga berlapang dada. Kalau negara kita sebuah negara federalisme, Doktor katakan tadi, perlu membawa pandangan negeri, perlu membawa parlimen, perlu membawa suara-suara pakar di luar Kementerian Kesihatan. Adakah kita ada sedikit kealpaan ataupun kekurangan di situ apabila parlimen ditutup,
Dan kalau dibuka itu sekejap saja. Pakar-pakar di luar sentiasa memberikan pandangan, tetapi ruangnya amat kecil untuk diambil kerana punca kuasa tiada. Hanya pada punca kuasa pihak kerajaan dan eksekutif. Jadi bagaimana pengalaman UK dan pihak politician tidak boleh senang lenang, boleh diterjemahkan di dalam konteks Malaysia, Dr. Afifi? Ya, jadi di sini memang kita faham. Memang ada kalau dalam pihak kerajaan tu memang di policy making level. Jadi kalau memang ada daripada pihak pembangkang, memang akan ada mungkin ijtihad ataupun pandangan atau mazhab yang berbeza. Jadi disebabkan itu, you have to have apa orang kata opinion punya management. Jadi kalau kerajaan yang lebih berjaya kalau dalam dunia ni secara amnya, I can give you dan nasihat kalau daripada kalangan ulama seperti saya ataupun yang lain antara pemikir dan ulama Islam contohnya ialah we should actually have musyawarah. We understand kerajaan eksekutif tu memang ada kuasa untuk decide, tetapi at the same time apa salahnya untuk kita berunding at least even behind the scenes untuk share together this is what we intend to do contohnya. Jadi this is what happens kalau di negara demokrasi matang seperti di United Kingdom. Jadi memang ada runding behind the scenes supaya they let the other side know supaya nanti bila keluar keputusan tak adalah orang belah sana pun complain bagai nak rak contohnya kan. Jadi di situlah di mana kalau kita berperang macam perang dunia kedua, this is what happens, you have a unity government macam tu, iaitu di mana semua orang help together supaya kita tak payah nak tembak each other politically. Ini bukan masa untuk kita main politik. This is the point. Ini bukan masa untuk kita bergaduh untuk politik. Jadi pihak pembangkang pun faham kalau di sini yang kerajaan ni di sini sebenarnya menghadapi seakan satu peperangan dunia lah memang pun, tetapi berperang dengan orang yang kita tidak nampak. Jadi contohnya kalau macam sekarang ni di UK. Sekarang ni di UK kita sudah sampai tahap di mana orang yang dah dapat vaksin adalah 70% lah. Macam itulah 70% dari segi penduduk dia yang dapat dos yang satu tu. Dan saya difahamkan di Singapura pun today pun it's like that 70%. Jadi here the government here for example awal bulan Januari Februari di mana Perdana Menteri kat sini dan kerajaan sini dapat kritikan yang sangat sengit dan hebat daripada semua pihak termasuklah pihak pembangkang di sini. Jadi bila dia orang tukar dia orang punya strategi, they focus on the vaccination program supaya dia maksimiskan supaya kita semua divaksinkan walaupun ambil satu dos. Jadi dia orang prioritisekan supaya semua rakyat dapat satu dos. Tak kisah siapa dapat satu dos, and they followed ikut very strictly ikut umur daripada umur 100 tahun, lepas tu 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50. Jadi Perdana Menteri di sini sekalipun walaupun dia Perdana Menteri tak dapat vaksin sampailah umur dia sebab umur dia muda juga, dia cuma dapat vaksin ni kalau tak silap saya bulan Mac macam itulah. Februari atau Mac, walaupun proses vaksinasi bermula dengan bulan Disember dengan frontliners, lepas frontliners fasa vaksinasi bermula dengan ikut age, kecuali raja di sini, Her Majesty the Queen, kecuali the royal family di sini, the raja di sini, semua including politician kena ikut dia punya orang kata ikut dia punya turn lah. Jadi tak ada Tan Sri datuk-datuk mana-mana nak potong queue ke apa ke. Memang Perdana Menteri pun dah lepas 3-4 bulan baru dia dapat dia punya vaksinasi. Jadi what does that mean? That means bila kerajaan di sini dia dah buat satu keputusan, they publish it openly supaya we all follow the law. Kita semua ikut kedaulatan undang-undang di sini dan kita kena pastikan we follow the plan, that we don't change any of the plans there. So bila kita buat begitu, jadi semua rakyat faham, jadi dia orang taklah merungut, taklah marah, dia orang faham. Dan from there you will be able to get support. So this is why it's important that bila di UK sekarang kita dah dapat freedom dia ni, ialah apabila kita dah sampai 70% orang dah divaksin, barulah boleh start open kita punya ekonomi. Jadi kalau contohnya kalau saya tak pasti, I think kadar latest di Malaysia mungkin kalau today it could be 25% macam tu kan. You have about 8 to 9 million yang baru dapat vaksin. So we have 33 million yang population yang ada di Malaysia. Jadi yang itu that's about a quarter, baru satu suku saja yang baru divaksin. Jadi from science and dengan data punya perspektif, some might argue mungkin this is not enough. Ini mungkinnya sebabnya saya difahamkan MMA di Malaysian Medical Association ada bagi amaran semalam kata to the kerajaan, kata mungkin nak buka ekonomi might be a bit too soon kalau kadar vaksinasi belum sampai lagi at least a higher level, So in the UK they only have their open day bila kita dah lebih daripada 5%. In fact 62%.
bila dah sampai bulan Julai, bulan lepas, on the 19th of July, kadar vaksinasi dah sampai tahap 62% contohnya. So this is where Haji Nazri, it's important to be able to work together, and we find in this case lebih elok kita dengar cakap doktor, lebih elok kita dengar cakap the scientist. Dan di sinilah di mana kalau Perdana Menteri dan kerajaan di sini, dia orang memang takut nak cakap something. I mean, tiap-tiap minggu kalau Perdana Menteri kat sini keluar nak bagi perutusan dia tak bagi perutusan seorang, dia bagi together, dia Perdana Menteri together lah dengan dia punya director of the Ministry of Health, together dengan the director for the medical task force, so that he does not come out alone, because ini bukan ijtihad dia seorang, ini adalah ijtihad kolektif. Ini adalah satu keputusan yang diambil beramai-ramai, yang memang nak dengar, dan dia nak tunjukkan yang dia sebenarnya nak ikut expert. Sebab dia tak berani sepatutnya nak ambil satu keputusan dia seorang, sebab takut kalau tak salah nanti orang semua marah dia. Jadi lebih selamat dia dengar nasihat yang expert yang ada di situ. Dan expertnya siapa? Bukan saja mana doktor-doktor yang datang dari any background. Ini saya dengar kadang-kadang kat Malaysia tu ada pula expert yang tanya expert, apa jenis expert yang ada tu kadang-kadang ni saya dengar lah yang bukan expert daripada dalam kalangan kerajaan. Mungkin ada expert yang datang tu yang bagi dia punya opinion mungkin daripada kalangan pediatrik atau kalangan baby, doktor baby. I mean, excuse me, kalau kita kata expert dalam bidang ni, it has to be a vaccinologist, orang yang tahu tentang vaksin contohnya, expert dalam public health contohnya. These are the doctors yang basically dalam keahlian mereka, memang specialist mereka memang jaga dalam hal-hal ni. Seperti dalam ulama Islam juga, memang ada keahlian dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf contohnya. Jadi ilmu akidah kan. Jadi memang ada specialty masing-masing. Dalam ilmu kedoktoran pun memang ada specialty masing-masing. Jadi yang pentingnya di sini kalau nak dengar expert advice dalam hal ini, kena dengar expert advice from the public health doctors. Bukan surgeon, bukan pediatrician, bukan gynecologist, bukan yang jaga baby punya doktor, bukan jaga sakit puan, doktor sakit puan, bukan jaga pembedah, bidang pembedahan saja. So therefore you must listen lah. As Allah Subhanahu Wa Taala says in the Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pandai, maknanya orang memang ada kemahiran dalam satu bidang itu, apabila kamu tidak tahu. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Fellow Pusat Pengajian Islam dan juga Pensyarah Pengajian Islam dari Universiti Oxford, United Kingdom, yang bersama kami pada malam ini. Saya rasa banyak sekali perkara penjelasan, pencerahan yang dikongsikan amat bermakna pada kami di Malaysia, dan kita harapkan itu juga dapat diberikan tumpuan ataupun bagaimana kita bertindak dalam menangani pandemik COVID-19 pada hari ini. Terima kasih Dr. Afifi sekali lagi dari kami di Esrawani. Salam Al-Hijrah, salam awal Muharram. Sekian saja, saya Nazri Kahar dari World Trade Center. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.